abang tak buat backup plan. Abang tak buat exit plan. Dan Sebab apa tak buat? sebab ketika itu abang rasa macam selesa, comfort zone. Itu adalah bahaya kan. Kalau in term of business pun benda tu memang bahaya. Kita berada di satu comfort zone dan kita rasa macam kita selesa. Itu padahnya terduduk susah bila tiba-tiba semua tak ada. Tapi at the time tak ada ke tengok orang lain yang hadapi benda tu? Ada Tapi tak rasa akan kena ke diri sendiri lah. Ya, masa tu. Sebab satu okey lah. Kita ada untung jugalah yang lapis-lapis sekarang berbanding lapis-lapis dulu. Macam Yusuf sendiri pun pernah interview abang Saiful PN. So kalau kita tengok lapis-lapis dulu yang sekarang lah, kita sebagai yang sekarang ni kita banyak boleh belajar. Maksudnya kalau kita tengok apa akan jadi, sebab senario, kita ambil senario dulu macam mana dia punya besarnya kumpulan senario. Masa time abang kecil, senario pernah datang dekat Penang, dekat Pacific Penang. Diorang macam Michael Jackson tau. Macam Michael Jackson. Abang sekali pun ada kat situ dengan mak abang. Diorang datang dengan bas, lepas tu ingat lagi lan pek-pek turun. Orang menjerit. Dan era tu akan berlalu. Sayangnya kalau kita di era itu, kita tak buat backup plan. Jadi abang rasa kebanyakan artis-artis yang sekarang mungkin ada yang dah buat backup plan, kecuali abang. Yang salahnya abang, masa tu abang rasa macam iyalah kontrak radio masa tu abang kontrak sebenarnya sampai tahun ni 2024. Biasa per tahun kan? Lama sampai 2024. Tak, biasa kontrak bukan setiap tahun ke renew? Tak, kontrak dia Depend 3 tahun, 5 tahun. Depend on bila kita nak renew. Abang masa 2020, abang baru renew. Sampai 2024. Sepatutnya tahun ni last. So kita macam tak ada rancang untuk buat backup plan. Then suddenly happen. Interesting. So macam Yusuf cakap tadi, bila Yusuf dah sedar, Yusuf asyik buat benda yang sama, dah kahwin, then bila saya sedar tu, saya study. Macam mana orang kat luar, US, UK, Amerika, Europe ni, diorang kekal lama in terms of content creators lah. Sebab saya cari yang dekat dengan saya. Saya tak compare dengan selebriti. Sebab selebriti ni saya tengok game diorang lain lah. Ada beberapa aspek yang kita tengok lebih kurang sama, macam tadi kekal relevan dan sebagainya kan. Tapi saya nampak, saya ambil contoh daripada content creators lah. Sebab saya pun content creators kat Malaysia. Diorang content creator kat luar. And diorang punya industri lebih matang. Kalau perasan lah. Sebab tu diorang punya, kalau kita tengok, first kali lagi ramai yang kekal daripada tak kekal. Kita nampak kat sana. Ni saya sebut pada YouTube. Saya buat YouTube sebab saya, walaupun orang kenal seperti TikTok, saya consider diri saya YouTuber. Sebab masa zaman fasa tu saya memang buat YouTube dalam gym semua. Tak tahu abang shoot tahu ke tak? Tahu. Budak gym. Saya buat gym video dan sebagainya. So masa tu saya terfikir dua perkara. Pertama sekali, sampai bila, sebab kita buat video kelakar tu isteri kita record. And then isteri kita sampai bila nak macam ni? Macam dia cakap baik. Ya, sebab video Yusuf punya karakter tu terlalu ekstrim. Dia bukan karakter yang kita boleh bawa sampai bila. Kan? Macam tapi abang suka tau. Ya, betul. Dia akan datang dekat-dekat kan. Kadang-kadang saya live kan, orang mesti minta kan. Tapi macam saya memang tak boleh. Macam mana boleh dapat idea tu? Dia datang dengan sendiri. Karakter tu evolve dengan sendirinya. Maksudnya kalau Abang Syuk tengok apa ada awal karakter tu cerita, tak macam tu pun. But slowly dengan masa berlalu, karakter slowly berubah-ubah. Depends on comments dan sebagainya. Dia makin pelik-pelik kan. And yang benda paling mahal saya belajar is karakter tu tak brand friendly. Sebab tu saya cakap tak make money tadi tu. Dia tak brand friendly. Dia tak brand friendly sebab memang ni misconception paling besar social media. Orang ingat views adalah segalanya. Tak, views ni saya belajar pada Asad ajar saya. Abang pun nak belajar benda ni sebab abang pun menganggap benda yang sama macam majority orang punya mentality. Views adalah segalanya. Sebab saya terfikir macam mana first kali one of saya punya earliest guest kat podcast Asad Motak. Saya cakap macam mana kau ni boleh masuk sangat tanpa kau relevan sangat buat social media. Macam hilang-hilang kan, dia menyanyi betul dia hilang-hilang. Tapi masuk. Rupa-rupanya dia faham satu perkara. Sebab dia buat kerja behind the scene. Dia kerja dengan brands and then dia ada connection dengan SMMA marketing agency
yang handle orang tengah antara brand dengan content Dia, creators. okay. So dia kenal orang semua ni. Lepas tu dia buat production. So dia pula mesti brand outsource kat dia. So dia tahu dia faham apa brand nak semua ni. Okay. Jadinya brand ni dia bukannya kisah sangat pasal most of brand besar bukan kisah sangat pasal view. Okay. Tapi dia nak panggil apa? Dia panggil brand punya ROI ke? tak. Tu kalau ROI dengan view lah. Maksudnya Okay. lagi banyak view, insyaAllah lah return investment lagi bagus lah. Betul, okay. Tapi dia lebih kepada brand tu. Adakah content creator tu sync dengan brand tu? Dari segi dia punya vibe dan dia punya look, dia punya professionalism dan sebagainya. Okay. Abang cuba faham Yusof. Okay. Adakah macam contoh abang buat makan. Okay. Abang buat bisnes makan. Then orang yang paling tepat kalau abang nak cari untuk promote makan abang ialah abang cari Khairul Amin ke? Abang cari Datuk Chef Wan ke? Berbanding kalau abang jual mainan. Takkan abang nak cari Khairul Amin untuk promotekan mainan abang? Dia adakah macam tu maksudnya? Itu sebab tu dah lari niche. Okay. So brand dia akan cari niche yang sama. Okay. Tapi dalam niche tu ada banyak content creator, betul. Okay. So dalam banyak content creator ni, dia akan tengok content creator mana yang brand friendly. Brand friendly tu macam mana kalau kita Brand tu macam contoh bila saya bagi perumpamaan Asad lah. Kalau kita tengok Asad punya Instagram, TikTok, dia punya campaign yang dia buat lebih daripada brand besar. So brand besar ni mesti tak tahu dia ada budget dah marketing dia akan spend. So apa pun jadi dia akan spend duit. Okay. Apa pun jadi. Okay. So sekarang ni dah bukan masalah dia nak return of investment ke apa semua ni. Okay. Dia lebih kepada dia nak spend at the right place supaya dia berpuas hati. Okay. Dia rasa bila tengok quality tu okay, dia puas hati. Okay. So kalau views pun bagus denganlah brand look tu sesuai, lepas tu views pun bagus tu bonus lah. Bonus lah. Tapi sangat jarang. Kenapa bonus? Sebab yang boleh katakan yang macam tu adalah kita boleh cakap Khairul Amin, macam Cik Sayang yang benang baru ni. Okay. So okay. dia ada look. Pasal tak? Dia orang punya account ni semua. Dia satu look yang professional. Dia satu look yang vibe yang friendly dengan brands. Oh, maksudnya mahalnya, maksudnya bahasa pasar mahal. ni mahalnya konten itu. Betul. Dia mahalnya. look tu dia rasa macam bila ambil kita dah naik level. Okey, abang faham. Bila Yusuf cakap macam ni, maksudnya bila Yusuf buat selalu konten yang dekat muka apa semua tu, memang views banyak. Views banyak, tapi dia tak nampak mahal. Dia tak nampak langsung. Dia tak nampak mahal. Jadi susah untuk kita tarik brand-brand besar ni untuk endorse dengan kita. Betul. Sebab kita boleh buat paid review 500,000. Betul. Tapi come on, 500,000 tak berbaloi dengan views yang kita provide orang. Betul. Tapi mana ada brand mahal nak bayar 5,000 ke contoh kan, kalau kita buat video macam tu. So kita kena upgrade. Memang kita akan kurang sikit views contoh, akan tetapi kita dapat apa kan. Sebab tu kena tanya diri kita nak views, kita nak famous ke nak duit? Nak duit. Kena tanya kan. Orang yang nak famous sebenarnya mungkin dia dah ada duit. Betul. Ataupun dia tak ada duit dan dia tak famous tak ada duit, dia just ingat dengan famous ni dapat duit. Tapi tak juga sebenarnya. Betul. Sebenarnya mentality famous ada duit, ini rasanya adalah mentaliti kebanyakan orang. Ini abang share satu cerita. Masa abang mula-mula keluar Raja Lawak. Okay. So masa tu mana ada duit, Saf. Yeah. Tapi masa tu orang tahulah, orang kenal. So masa tu abang ingat lagi, abang pakai kereta kancil buruk, Saf. Sebab tak ada duit. Terpaksa pakai kereta kancil. Abang buat show dekat satu sekolah tau. So abang pergi kat satu sekolah tu. Dia panggil dia orang panggil. Show pertama ke tu? Dah beberapa show lah. Boleh tahu dah sedia bayar berapa? Masa tu dia bayar tak mahal pun, ada dalam 1,500 kot. Okay, lah. Masa time Raja Lawak kan. So masa abang pergi, tapi cerita dia ni pasal mentality. So abang parking jauh lah, abang yalah kita naikkan segan dah. So lepas-lepas habis show tu, yang jahanamnya budak-budak sekolah ni nak hantar abang. Nak hantar Cikgu Syuk kan kawan dia nak balik. Jom kita hantar dia. Abang macam oh my god, nak hantar kan. Kita dah latih segan, tapi kita mengharapkan agar okeylah, tolonglah janganlah ada mentaliti yang dia anggap bahawa okey abang ni artis so mesti datang hebat. Sekejap lagi budak-budak tu datang, abang masuk kereta, dia orang tengok sampai masuk kereta tengok. Terkejut lah kereta tu kira. Tak terkejut tu tak apa, Saf. Abang dah start kereta, kancil tu, undur, nak balik, turun tingkap. Sekejap lagi ada suara. Dia naik kancil je. Woi. Jadi betul. Sebenarnya abang rasa bukan mentaliti Yusuf saja. Abang rasa masa abang kecil dulu pun sama. Bila kita tengok artis dia akan bayangkan dia famous, dia ada duit. Hakikatnya tak kan? Ya, tak. Sebab tak.
untuk dua tu ada skill yang berbeza lah. Untuk famous perlukan skill yang berbeza dengan untuk banyak money. Sebab tu ramai je business owner yang kaya tapi tak famous. Kan? Betul, Kan? betul. Maybe lagi kaya daripada content creator yang paling kaya pun. Setuju. Kadang-kadang kita tak pernah dengar pun nama dia. Yeah. Tiba-tiba dia ni jutawan gila. Betul. Betul. Unexpected kan. Macam hari tu saya tiba-tiba buat podcast dengan Boss Moon, orang terkejut. Macam Mamat ni siapa? Betul. Tiba-tiba meletup kan. Jual makanan kucing selama ni jutawan. Maksudnya Mamat ni dia punya. Lala tak tahu pun Orang tak kenal pun siapa kan. Contoh Pak Mat Western. Kita ambil yang tengah ni. Yeah. Pernah orang tahu siapa Pak Mat Western tu? Yeah. Abang ni yang duduk Penang, yang dekat pun dengan kedai makan dia. Tak tahu siapa. Tak tahu siapa Pak Mat Western tu. Tak betul ke tak nama dia Pak Mat pun tak tahu kan. Tapi abang berminat ni Saf. Macam abang nak tahu sikit. Untuk macam mana untuk create diri kita jadi brand friendly. Okay. Dia sebenarnya untuk setiap orang yang dalam social media, ni from saya punya experience sampai saya nampak dan saya belajar dengan kawan-kawan yang dalam social media juga. Okay. Dia ada macam satu tempoh masa tau. So contoh kalau orang tu kena cancel, contoh. Walaupun kita boleh argue sampai esok, adakah cancel tu sebenarnya ada pun berlaku pun. Sebab kadang-kadang kita cakap orang tu cancel tapi sebenarnya dia tak cancel pun. Sebab lepas tu dia akan diterima balik dan sebagainya, contoh kan. Okay, kita ambil terms cancel. So kita sebut je cancel. Contoh orang tu kena cancel. Dia kan ada satu tempoh masa yang dia panggil cooling period lah. Kita panggil lah. So maksudnya tempoh ambil contoh abang lah. 2 tahun. Kita ambil contoh abang. Contoh 2 tahun. Memang abang 2 tahun tak masuk? 2 tahun tak ada apa-apa dalam industri. Okay, so 2 tahun. Tapi abang cakap abang punya masa 2 tahun. Tapi selalunya companies dan brands ni, diorang punya own masa diorang. Cara diorang kira. Usually dah 6 bulan, 8 bulan. Usually. Maybe depends on severity of the case juga lah. Maybe kalau case contoh macam artis bunuh orang, maybe like tak dapat diselamatkan. Tak diselamatkan langsung. Kan? Melainkan memang dia dah masuk penjara, dah keluar, dah bertaubat, berjanggut, jadi ustaz. Time tu mungkin lah tiba-tiba banyak panggil, bagi talk, apa semua kan. But usually 6 ke 8 bulan. Sebab baru ni ada kisah tak nak sebut nama. Dua manusia pun, saya tak nak sebut gender juga. Sebab kalau saya sebut gender orang tahu siapa. Bergaduh, berebut pasangan dan sebagainya. Salah seorang kena cancel. So cancel ni bila dapat information daripada brand company ni semua tak nak bekerjasama dengan beliau lebih kurang 6 ke 8 bulan. So maksudnya ada cooling period. Tapi severity adalah berebut pasangan sahaja. Tapi virus satu Malaysia lebih kurang macam tu. Akan tetapi macam saya cakap ada depends on apa severity tu. So kalau lah kita cakap nak jadi brand friendly ni, saya punya recommendation yang paling penting sekali adalah kita buat content yang mana bila kita tengok content tu kita tahu style tersebut ada longevity. Dia bukan one hit wonder. Sebab saya still consider saya punya karakter tu adalah one hit wonder. Sebab walaupun yelah sebelum tu saya berhenti sebab yelah sebab tak nak orang kenal dan sebagainya at that time, saya still nampak graph tu macam dah start dip. Dulu mungkin sehari naik 2,000 followers, sekarang mungkin naik 1,000. Lepas tu sorry, masa sebelum saya stop mungkin naik 500. Tak ingat specifically lah. Yang kurang slow down 500 followers sehari. So saya nampak dah benda tu. Just kita ini confirm jadi, confirm mampus, confirm mati. Kita just ready apa yang kita nak buat next. So alhamdulillah at that time apa yang saya buat is saya shift segalanya kepada YouTube. Sebab saya tahu YouTube kita boleh make money walaupun tanpa brands. Kita menggunakan kita punya kudrat sendiri. Dengan video dan sebagainya. Monetize lah maksudnya. Yes, saya buat channel baru. So saya tak mengharapkan di luar. Sebab sebelum tu walaupun yelah kita buat business tak mengharapkan ni pun, saya ada buat baju, saya ada buat ajar orang workout dan sebagainya, saya nampak tak sustainable lah. Business tu bagi saya. Bisnes yang baju dan ajar orang. So kalau perasan kenapa saya punya podcast ni dia macam apa nak cakap dalam bentuk yang tak viral Dia macam mana contoh? Bahasa pasarnya dia macam quality lah. Quality of the video tu bila orang tengok dia rasa macam ni high production. Faham. Maksudnya setengah-setengah podcast kadang-kadang diorang boleh set up macam satu kerusi, ada meja ke apa, dan diorang tak pedulikan pun pasal shot. Kalau ada 4 orang lah dalam shot tu. Yes, betul. Diorang tak ada titik beratkan pun view, angle, color grading. Dia bila nak shoot tu, dia dah fikir dah macam mana kalau ada brand sponsor tu, dia akan duduk dalam video tu. Kita dah gambarkan. Akan boleh tak tepi ni, boleh tak belakang. Adakah brand tu clear? Bila tengok sebenarnya ini adalah barang yang Yusof cerita ni kita ambil sebagai
Yusaf adalah orang yang baru terjun dalam dunia podcast kan. Mm-mm. Sebenarnya Yusaf dah ada satu pemikiran yang matang untuk sama macam orang yang lama. Ketika abang dia okay let's go. So abang tak tahu antara abang okay let's go dulu ataupun Yusaf dah create ke dulu podcast. Saya pun tak tahu lah. So ketika Abang abang masuk Okay Let's Go bulan apa? awal Januari. Okay, saya start podcast dulu lah. Okay, so bila abang di okay let's go, diorang kan dah buat berapa tahun. Diorang dah sangat lama. So okay let's go ni boleh dikatakan diorang cakap lah untuk orang-orang Singapura dia lebih kurang godfather of podcast di Singapura. Tapi diorang pun nak tutup dah. Diorang dah nak close dah. Okay let's go. Dia nak tutup. Ingat tak saya cakap apa tadi? Aha. Orang ingat views is segalanya kan? Betul, tapi okay let's go dia tutup bukanlah disebabkan views ke apa. Sebab diorang masing-masing dah ada plan masing-masing. Mungkin abang tak tahu apa yang berlaku, tapi mungkin juga diorang dah ada fikiran macam Yusuf sebelum benda tu terus jatuh, lebih baik buat hal masing-masing. Tak, sebab saya nampak apa yang Sautuddin kan? Sautuddin, dia dah buat Sautuddin. Tu saya terkejut tu. Dia dah buat Sautuddin. Zah dia ada dia punya plan B. Cuma Razi pun dengan kata ada podcast Singapura yang approach dia. Jap. Ni adalah tamparan hebat kepada podcaster semua dalam dunia, dalam Malaysia dan Singapura saya rasa ni. Betul. Okay, let's go lah. Okay let's go. Kan kalau kita tengok meme dekat TikTok tu, he is him. So kalau kata him tu, kita cakap okay let's go lah, boleh kurang kan. Betul. Okay let's go. Dan sejujurnya ni abang rasa kalau abang cakap pun dah berulang-ulang di banyak platform pun abang cakap okay let's go lah yang membuatkan abang ada balik dalam industri. Betul. Dan abang tak tahu apa berlaku, mungkin suddenly dia orang berfikir untuk buat setup masing-masing. Abang pun berharap walaupun masing-masing dia orang tetap go yang sama lah, tetap akan pergi yang sama. Cuma apa yang abang nak kongsi dengan Yusuf, dia orang yang dah lama pun berfikiran sama macam Yusuf cakap. Zah, Razi dengan Din sangat titik beratkan soal shot. Ini bukan saja berlaku di Okay Let's Go, sama dengan di Dol. Kalau Yusuf tengok Dol, bila kau dulu kan, berapa bajet tu start lagi? Dol kan, Dol. Kita abang share, kita orang Dol untuk first episode saja kita orang sampai rekod 2 kali tau. Sebab tak dapat yang macam kita nak. Dari segi apa? Shot, color. Bukan buat post production ke benda tu? Ada. Tapi lightingnya kacau. Sebab kita akan dapat final product setelah semua diedit apa semua kan. Dan bila kita tengok, alamak ini tak boleh. Kita reshoot tau. Saya punya mindset lain. Saya punya mindset langgar je. Buat je. Maksudnya, kalau tengok ada beberapa podcast baru ni dengan John Bear 2-3 minggu lepas. Audio problem. Audio. Contoh kan, ada satu orang dia takkan post kan. Saya just fikir macam ni adalah part of the process lah. Pasal audio problem ada dalam episod kami yang dengan Zaman ni. Je tak kisah. Tak kisah, ada keluar yang Syuib punya video. Tapi sebelum startnya sesuatu, ini Syuib. Syuib ni dia orang yang sangat particular bab-bab macam ni. So dia akan tengok shot macam mana. Macam Yusuf cakap, kita nak letak brand tu macam mana. So which mean benda yang Yusuf fikir tu sebenarnya benda yang sangat-sangat bagus. Apa yang abang nak cakap ialah okay let's go yang dah buat 3-4 tahun pun still ada fikiran yang sama. Jadi kat sini macam tadi bila Yusuf bagi tahu kat abang apa tu brand friendly, then abang dah faham mahalnya konten tu. Apabila sponsor tengok, aku puas hatilah aku bayar. Betul. Berbaloi lah. Aku boleh bayar 500, aku boleh bayar 5,000, tapi kualiti yang 500 bagi jauh berbeza dengan kualiti yang 5,000 bagi. At the same time kita kena fikir, kita nak bermain dengan klien yang mana satu. Betul. Kita nak bermain dengan klien yang nak bayar 500 ataupun klien nak bayar 5,000 contoh. Dia adalah game yang berbeza. Betul. Walaupun 500 tu dapat views yang banyak, big brands yang bayar banyak ni, diorang tak pandang pun. Betul. Tu antara benda yang mengejut. Sebab ya Allah, berapa ramai orang Abang Syuk lama dalam ni yang ingat views adalah segalanya pun. Tak. Berapa banyak orang yang views tak seberapa pun, tapi diorang punya job tak habis-habis.
Ya, Kan? betul. Tapi janganlah teruk sangat view sampai 500 viewer kan. Tapi maksudnya maybe 10k, 20k kira standard. Average dalam 10k, 50k. Tapi hasil yang kau bagi tu gempak. Yes. Ah. And brand tengok, ush, dia rasa macam brand dia ni megah. Ya. Kadang-kadang brand ni bukan dia nak apa pun. Betul. Dia nak brand awareness je. Betul. Sebab diorang ni lagi matang dalam dunia bisnes daripada kita. Okay. Kita baru masuk, diorang dah maybe bisnes-bisnes kita bekerjasama ni dah wujud. Diorang lebih tahu yang kadang-kadang konten ni dia tak convert on the spot. Dia just awareness tu yang mahal. And orang ingat, sebab kalau benda tu tak mahal, orang tak buat billboard. Ya. Billboard tak akan survive sampai sekarang. Orang tak akan buat iklan yang kita tengok dekat LRT yang tepek-tepek semua Betul. tu. Mana ada orang boleh beli kat situ pun. Betul. Letaklah website kat situ www. Orang tak buka website tu. Ketika tengok tu kan. Ketika tengok tu Betul, pun. betul Izzah. So yang tu antara. Tapi sebab dia nak brand awareness tu. Yes. Bagus Izzah. Sebab tu kita kena pandang apa tau. Kita kena tengok. Kita nak target klien siapa. Adakah kita nak klien yang akan menyerabutkan kepala otak kita sebab tak convert. Ataupun kita just memang fokus pool of klien yang nak awareness je. Sebab kalau kita, okay, kita katalah kan brand yang nak convert ni nak bayar mahal pun, tapi dia akan menyerabutkan kepala otak kita sebab kita bukannya buat servis TikTok Shop affiliate yang convert dapat sale. Ya. Kita lebih kepada nak layan klien-klien yang besar-besar yang nak buat awareness. Betul. So macam contoh air ni, dia nak beli kat Siumat. Bukan siapa beli air dekat website kamu orang. Betul kan? lah, betul. So tak logik kan. So benda-benda macam tu lah yang saya belajar towards this process. And Bagus Yusuf, bagus perkongsian Yusuf ni. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.